Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan start discussion kita paper 2. Yang awak dapat ni adalah set 2. Okay. So untuk nombor 1, soalan dia suruh sketch y equal to modulus negative 3/2 sin 2x and x start from 0 until 2 pi. Okay. Ini soalan tajuk trigo kan, trigonometrik. Asas dia saya dah beritahu sebelum ni, awak buat graf asas dulu. Y sama dengan sin 2x. Okay, kita buat yang ini dulu. Okay, yang ini yang asas. Jadi sekarang ingat apa-apa graf dia mesti ambil yang asas. Awak mesti lukis yang asas. Ini asas graf sin. Sin. Kalau sin maknanya start daripada kosong. So ada berapa cycle? Ini satu cycle. Ini dua cycle. Ini bilangan cycle. Cycle. Okay. So satu cycle, ini dua cycle. Sekarang ini adalah 2 pi. Apa-apa penghujung dia mesti 2 pi. Kalau sini 2 pi, ini akan jadi pi. Yang ini adalah x dan ini adalah y. Kemudian kita ambil kira pula tadi graf sin start dari kosong. Kat situ nak tengok graf sin start dari kosong, situ satu markah. Okay, markah pertama sin start dari kosong. Okay. Kemudian amplitude dia 3/2. Amplitude 3/2. Amplitude adalah nilai yang di paling tinggi. Yang ini paling bawah. Paling tinggi dia 3/2. Maximum value. Minimum value negatif 3/2. Okay. So sekarang yang ini satu markah apabila amplitude awak betul. 3/2 tu betul. Okay, maximum. Boleh. Okay. Ni belum habis lagi tau. Ada lagi ni. Graf yang untuk yang ini 3/2 ni ada lagi markah dia. Sekejap. Kemudian negatif. Apa maksud negatif? Apa maksud negatif? Dia akan songsang, terbalik. Okey, songsang, terbalik. Saya buat sesuatu. Tadi saya buat graf sin. Kemudian saya buat amplitude. Kemudian saya buat negatif. Dia akan terbalik. Saya buat yang warna hijau. Okey. Yang warna hijau yang warna hitam tu nanti kita akan awak lukis mesti guna pensel tau. Apa-apa lukisan mesti guna pensel. So nanti awak akan padam yang hitam. Nanti saya akan buat semula lah. Saya akan redraw balik di bawah. Baik, sekarang ni saya dah buat negatif. Okay. Kemudian soalan dia nak modulus. Apa maksud modulus? Modulus bermaksud graf awak semua mesti di atas. Semua adalah positif. Ya, atas. Jadi yang bawah ni tadi warna hijau last tadi warna hijau. Tadi warna hitam pertama, kedua tadi graf saya warna hijau. Sekarang graf saya yang ketiga saya akan guna warna merah. Maknanya yang graf warna hijau akan berada di atas. Okay. So yang hijau masih di atas kekal, yang hijau di bawah ni akan jadi di atas. Okay, yang hijau tetap hijau. Jadi yang bawah ini nanti akan kosong. Tak ada gambar. Okay, saya redraw balik. Kalau awak senang, awak guna pensel, lepas tu awak padam. Mana yang tak berkenaan awak padam. Sebab saya guna pen ni, jadi saya tak boleh nak padam-padam. Jadi graf saya nanti warna merah. Yang ini pun warna hijau ni, dia still lagi lah di atas. Saya redraw balik warna merah, ini pun sama.
Okay. Sekarang graf saya akan jadi tak sampai. Ni X. So ni tadi 2 pi, ini pi. So sini berapa? Pi per 2. Yang ini 3 pi per 2. Yang ini penting kena ada 3 per 2. Bawah negatif 3 per 2 ada lagi tak? Tak perlu dah. Oh sorry, tak nampak Tak nampak cakap. Okay. Bawah dah tak ada dah sebab kita semua dah pantul ke atas. Semua dah jadi positif. Okay. Bermaksud graf kita paling rendah kosong. Okay. Paling tinggi graf kita 3 per 2. Baik, bila awak lukis graf, awak akan lukis menggunakan kertas kajang kan? Jadi pastikan awak punya maksimum graf ni semua adalah selari, sebaris. Janganlah sekejap bawah, lepas tu sekejap atas, sekejap bawah, sekejap atas, salah lah. Okay, sebab dia akan seragam. Okay, jadi ini adalah graf untuk Y sama dengan modulus negatif 3 per 2 sin 2X. Okay, tengok berapa markah? 4 markah. Okay, sebelum tu, tadi dia bagi range dia, X dia, daripada 0 hingga 2 pi. Andai kata soalan tu dia beri X dari 0 hingga pi. Bermaksud awak akan padam, okay, awak akan padam graf awak selepas pi. Maknanya sampai sini saja graf awak. Yang lain padam, kita tinggalkan sehingga pi sahaja. Itu bergantung kepada julat X. Okay. Jadi sekarang permarkahan awak, ini 4 markah. Pertama tadi shape, bentuk dia, bentuk graf sin, 1 markah. Kemudian maksimum 3 per 2 dan minimum kosong. Apa maksud minimum? Graf awak paling rendah kosong. Paling tinggi 3 per 2. Itu 1 markah. Kemudian 2 cycle. Ada 2 cycle untuk graf sin. Okay, 1 cycle hanya 2 bukit ni saja. Okay, so 2 cycle ada lagi 2 bukit. So lagi 1 markah apabila ada 2 cycles. Okay, kemudian markah ketiga, ni 1, 2, 3. Markah keempat apabila awak ambil kira modulus. Okay, modulus maksudnya graf awak semua di atas. So pertama dia nak tahu sin. Apa-apa pun, tak kira lah sin ke, cos ke, tangent ke, awak mesti tahu graf dia macam mana. So dia tahu awak faham basic. Itu 1 markah. Sebab tu saya kata soalan tajuk ni jangan tinggal. Awak tahu dia graf apa, sin ke, cos ke, tangent, mulakan dia. Mulakan dia dari mana? Kalau sin mula dari kosong. Kalau cos dia mula dari atas. Atas ni nilai dia berapa? Bergantung kepada amplitude. Ni amplitude. Okay, bergantung kepada amplitude. Kat situ dah 1 markah dah. Kemudian dia lihat awak punya amplitude betul. Dan minimum awak kosong. Situ 1 markah lagi. Kemudian 2 cycle. Cycle ni tengok daripada mana? Daripada trigo ni yang dia beri. Ini 2 cycle. Kalau hanya tulis X saja, maka itu hanya ada 1 cycle. Okay. Kemudian dia nak tengok modulus. Modulus maksudnya awak ambil kira semua graf awak akan berada di atas. Okay, itu adalah graf sin. Modulus sin. Sampai sini 1A boleh? Okey, kalau awak betul semua tapi awak tak buat modulus, maksudnya graf awak semua ada atas ada bawah. Betul? Betul ke Daniel? Awak punya graf tak bawa ke, okey, awak punya graf awak tak bawakan ke atas. Maknanya awak hanya sampai 3 markah sahaja. Okey? Cycle awak betul, dia amplitude awak betul. Modulus awak tak buat. Okey? So dia akan bagi 3 markah. Okey. Next. Sampai sini boleh Nombor 1A. Okey, next 1B. Kalau nak respon bolehlah unmute.
Saya takut saya tak perasan yang chat tu. Yang awak tulis saya takut tak perasan. Boleh unmute. Kalau awak nak respon boleh unmute. Okay. Kemudian. Pastikan kertas soalan ada dengan awak Okay, B. Using the same axis. Sketch a stable straight line. Okay, x over 2 pi plus 3 over 2 sin 2x equal to 0. Okay. And x start from 0 until 2 pi. Okay, sekarang ni persamaan kita y, okay, sekejap. Y tadi sama dengan negatif 3/2 sin 2x. Modulus ini, bila ada negatif, kita moduluskan, maka graf kita akan jadi positif. Kan, function kita akan jadi positif. Okay, ini negatif. Ada modulus, maksudnya function kita akan jadi positif. Jadi saya ambil balik dari sini, x per 2 pi tambah 3/2 sin 2x. Ini sama dengan apa? Sama dengan yang ini. Ini adalah y. Okay. Itu adalah y. So, tambah y sama dengan kosong. Okay. Kemudian, y sama dengan negatif x per 2 pi. Okay, sebenarnya, okay, di sini ada tertinggal step. Kita moduluskan ini. Kita modulus sebab dia ada modulus ni kan. Kita moduluskan dia. Okay. So, sini akan jadi modulus. Ini pun nanti modulus sama. Okay, modulus 3/2 positif dengan modulus negatif 3/2 sebab dia dah modulus. Nanti dia akan jadi sama. Okay, kita nak samakan dia dengan A sebab A ada modulus. Ini kosong kalau modulus pun jadi kosong juga. Yang ini nanti akan ada modulus. Okay, yang hijau ni. Saya buat yang hijau ni. So, ini pun nanti modulus. Sama, bila modulus dia akan jadi x per 2 pi. Kita akan ambil kira modulus sebabnya pada asal ini modulus. Okay, jadi untuk yang ini pun kita ambil kira modulus. Okay, kemudian nak lukis garis lurus. Ni x, ini y. Nak lukis garis lurus, ambil yang paling mudah. Paling mudah start dengan kosong. Kalau x kosong, okay, x gantikan dengan kosong. Kosong bahagi 2 pi akan jadi kosong. Okay. Kemudian, kalau saya letak yang senang lah 2 pi juga. X 2 pi. So 2 pi dengan 2 pi tolak akan jadi 1. Jadi saya gantikan y sama dengan 2 pi per 2 pi. Bila x ni saya gantikan dengan 2 pi, so y akan dapat 1. Okay. Sekarang ni, saya lukis guna pen hitam. Saya nak lukis garisan ini. X kosong, Y kosong. So, X kosong, Y kosong di sini. Kemudian, Y 2 pi, X 2 pi, Y 1. Ini 2 pi. Okay, ini X 2 pi. 1 di mana? Anggarkan sahaja. Kalau ini 3/2, 3/2 maknanya 1/2 kan, 1.5. Jadi 1 saya anggarkan di sini. Katakan sini 1. So, sini 1. Anggarkan sahaja. Tak ada masalah. Anggarkan sahaja. Kemudian,
awak kena garis menggunakan pembaris sebab ini adalah garis lurus. Garis lurus mesti guna pembaris. Tak guna pembaris salah. So, saya gariskan guna pembaris. Okey. Jadi kita akan ada berapa persilangan? How many number of solution? Ini 1, 2. Okey. 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 1, 8. Ini sebab kosong-kosong. Dia berjumpa di kosong-kosong. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awak kena buat conclusion. Jangan biar pada bulatan tu saja. Kena buat conclusion. Pemeriksa nak tengok conclusion awak. Number of solution sama dengan 8. Cikgu, kalau tak letak modulus boleh ke? Kalau tak letak modulus, graf awak akan jadi negatif macam ni. Salah nanti. Okey. Kita ambil kira kenapa saya letak modulus untuk yang ini. Okey, kenapa saya letak modulus? Kita nak wujudkan yang sama dengan yang ini. Kita nak wujudkan yang sama dengan soalan A. Okey, kita nak wujudkan yang sama. Jadi ini pun nanti akan ada modulus. Kalau awak tak letak modulus, graf awak akan sengit ke kiri macam ni. Akan sengit ke kiri. Nanti salah. Okey, boleh Afiqah? Okey. So sekarang markah awak di mana? Markah awak di mana? Ada berapa markah? 3 markah. Pertama awak lukis garis lurus. Awak lukis garis lurus. Garis lurus awak betul. 1 markah. Kemudian gradient awak betul. Maksud gradient maksudnya dia sengit ke kanan. Dan awak pintas pada Y kosong. Ini 1 markah. Kemudian number of solution awak betul. Di sini. Markah ketiga. So ada 3 markah. 1, 2, 3. Dapat total markah 7 markah untuk soalan 1. Boleh ke sampai sini? Saya ulang. Kenapa saya letak modulus? Sebab saya nak samakan dengan soalan A. Kita kena bina yang sama dengan soalan A. Tak kira soalan apa pun, mesti bina sama. Contoh kalau kata soalan A tu, contoh kalau soalan A ada Y sama dengan 2 tambah sin X. Tapi soalan B, dia tak bagi tambah 2, dia bagi sin X sahaja. Adalah ini lain-lain. Awak kena bina supaya wujud tambah 2 ni. Okey? Kena bina supaya wujud tambah 2. Katakan dia ini sama dengan kosong. Kena ada tambah 2 sini. Kena wujudkan tambah 2. Supaya nak sama dengan sini. Kalau sin X tambah 2, kiri tambah 2. Sorry, tak nampak. So, kosong pun tambah 2. Left, right mesti balance. Hidup mesti balance. So, kalau kiri tambah 2, kanan pun kena tambah 2. Jadi, di sini akan wujud. Di sini akan wujud Y. Ni, Y sama. Sama dengan 2. Kalau Y sama dengan 2, graf awak macam mana? Ini basic matematik. Kalau graf 2, dia akan melintang atau menegak? Melintang. Ini 2. Y sama dengan 2. Graf akan jadi macam ni. Ya, melintang. Okey. Kalau menegak, yang ini X sama dengan 2 katakan. Ini X. Tu menegak. Ingat, ini basic. Takut basic pun awak terlupa. Okey, selesai nombor 1. Ada apa-apa nak tanya?
Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, thank you respon. Kemudian nombor 2. Tak nampak bagi tahu Okay, given OP sama dengan 3x tambah 4y. OQ sama dengan 2x tambah 7y. Apa-apa maklumat beri, awak tulis. Jangan awak hafal, awak tulis. M constant. So A1 dia suruh cari vektor PQ. Sekarang kita ada O, P, Q dan R. Cari PQ. PQ ni awak boleh bina berpandu apa yang ada di sini. Okay. P bermula dengan P. P apa? PO. Tambah O, sini pun O. Penghujung dia apa? Penghujung dia Q. Permulaan dia P, penghujung dia Q. So PO tambah OQ. Kemudian gantikan PO tu apa? Kalau OP 3x tambah 4y, jadi PO dia akan terbalik. Bukan terbalik, dia akan ada negatif. Negatif 3x tolak 4y. Okay, buat kurungan. Saya takut awak careless, jadi buat kurungan dahulu. Tambah OQ. OQ sama, tak perlu terbalik. Tadi ni OP, kita nak PO terbalik, jadi kena ada negatif. Yang ini OQ. OQ kita salin saja. 2x tambah 7y. Jadi yang ada x saya kumpulkan, tambah 2x. Okay, tolak 4y tambah 7y. So, negatif x tambah 3y. Okay, kat sini ada 2 markah. Apabila awak bina vektor, persamaan vektor di sini, ini yang penting. Apa-apa kalau vektor bina jalan dia, di sini K1. Kemudian jawapan akhir N1. Kalau awak dapat bina dia punya vektor, insya-Allah tak ada masalah untuk dapat jawapan akhir. Okay. Kemudian soalan kedua. PR. In terms of M, X and Y. So PR. Sama juga permulaan dia P. Permulaan dia P. Jadi P. P apa? Sekarang ada OP. Kita nak P dengan R kan? So OP, OR. Jadi tengah-tengahnya mesti O. PO tambah OR. Permulaan P, penghujung R. Kalau tak buat K1, maksud awak tak buat yang ini. Haikal tak buat yang ini. Saya dah kata kalau at maths, kertas 2, K0, N0. Walaupun jawapan awak betul. Okay? K0, N0. Jadi hati-hati. Yang nampak senang inilah permulaan markah. Yang nampak senang inilah permulaan markah. Tak ada permulaan, tak ada pengakhiran. So PO tambah OR. PO. PO apa? Tengok balik dari atas tadi. Yang kita dah tulis keluarkan maklumat tadi. PO. Negatif 3x tolak 4y. Okay. OR tadi. Ni OR. M tolak 2x tambah 5y. Okay, saya kumpulkan yang ada x. Atau awak nak expand pun boleh.
negatif 3x. Okay, tolak 4y. Kalau rasa awak confused nak buat terus, awak expandkan. Mx tolak 2x tambah 5y. Kumpulkan dia, kembangkan dia dulu. Okay, kemudian, tak muat di sini. Cikgu salin belakang. Sekejap, Cikgu sambung. PR sama dengan negatif 3x tambah mx tolak 2x tolak 4y tambah 5y. Baik, negatif 3 tolak 2. So ini negatif 5x. Hutang 3, hutang 2. So jadi hutang 5 tambah mx. Negatif 4 tambah 5. So akan tambah y. Jangan tulis macam ni, tak cantik. Awak mesti nak yang cantik je. Penulisan maths pun nak yang cantik. Jadi M sebab dia positif, saya letak dia di depan. M tolak 5, yang ini X tambah Y. Ini saya faktorkan. X ini saya keluarkan. So M tolak 5X tambah Y. Jadi di mana pemangkahan dia? K1 jalan dia. Haikal, tadi Haikal, awak tak buat yang K1 yang ini, awak buat tak bawah dia ni? Yang bawah ni awak buat tak? Boleh? Jap. Baris kedua yang saya tunjuk ni awak buat tak? Ada. Ada. Selamat. Di sini juga K1. Salah satu. K1 atas ni boleh, yang ini pun boleh. Okey. Sama juga yang ini. Nak senang kita ambil jalan ni, K1 terus. Baru beritahu jalan dah dapat K1 dah. Okey. So yang ini K1 di sini pun diterima. Salah satu. Saya nasihatkan awak buat jalan dia dulu. Okey. So sini K1 dan jawapan akhir N1. So 4 markah di situ. Sampai sini boleh? Boleh. Boleh. Okay, next. Kalau tak faktorkan, kalau awak buat negatif 5 tambah M, awak terbalikkan, negatif 5 tambah M boleh? Okay, boleh. Kalau awak tak faktorkan di sini, kalau ikut skema N1 di sini. Maknanya kalau ada skema tulis begini, lain markah tak diterima lah. Jadi kena faktorkan. Okay. Ya, permudahkan. Okey. Tak apa, belajar sekarang. Walaupun dah lupa kan, sebelum ni cikgu dah cakap dah tapi lupa, tak apa. Sekarang ni belajar balik, ingat balik. Jangan buat kesilapan yang sama. Sebab tu saya nak bincang juga dengan awak. Okey. Dia kata, if the point P, Q and R are collinear, find the value of M. P, Q, R collinear. Collinear ni apa? Cikgu, Azia ni ada tanya soalan. Dah jawab dah tadi. Kalau terbalik diterima. Tadi saya dah jawab. Kalau tulis negatif 5 tambah M, boleh diterima juga. Asalkan X ni awak faktorkan. Okay. Okay. Kalau kata kita ada dalam 3 minit lagi, kalau kata 3 minit tu habis, mati Zoom kita ni, line kita mati, tengok keadaan. Kalau perlu sambung, nanti saya maklumkan link yang baru. Okay, PQR collinear.
PQR kolinear. Kolinear ni apa? Dia sebaris. Sebaris boleh. Gradient dia sama. Kecerunan sama. Itu kolinear. Okay. Sesyarat kolinear, awak akan buat PQ, vektor PQ sama dengan lambda PR. Okay. Ini kalau kolinear. PQ sama dengan lambda PR. Jadi PQ nak ambil mana? PQ ambil daripada soalan A1 tadi. Negatif X tambah 3Y sama dengan lambda PR tadi yang kita dapat di atas ni tadi. Okay. M tolak 5 X tambah Y. Ini saya buat dalam ni. Okay. Kemudian saya expandkan lambda ni. Pada X dengan pada Y. Pada vektor X dengan pada vektor Y. Jadi dia akan jadi negatif X tambah 3Y sama dengan lambda M tolak 5 X tambah lambda Y. Saya expand. Okay, lambda Y. Kemudian saya akan buat perbandingan negatif X dengan lambda ini. Okay. X tak payah salin. Ini negatif 1. Sama dengan lambda M tolak 5. Kemudian, lagi satu untuk Y. 3Y sama dengan lambda Y. Kita buat perbandingan. Bermaksud lambda sama dengan 3. Jadi saya masukkan negatif 1 sama dengan 3. M tolak 5. Okay. Saya sambung selepas ini. Saya akan beri link yang baru. Boleh? Okey, boleh live dulu yang ini. Terima kasih.